Mat Saman atau dikenali sebagai Mat Kelantan. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Saman. Beliau berasal dari kampung Kangkung Pasir Mas, Kelantan. Beliau lahir pada tahun 1817. Hobinya suka mengembara dan beliau merupakan di antara pahlawan yang terlibat dalam perjuangan Dato Bahaman, Mat Kilau, Tok Janggut, Tok Gajah, dan lain-lainnya dalam penentangan British. Salah satunya ialah ketika peristiwa Jeram Ampai. Beliau juga digambarkan sebagai seorang pemuda yang berani, kuat semangat dan setia terhadap tanah airnya. Pada suatu hari, Mat Saman, Awang Teleng, dan Ali menuju ke sebuah rumah yang terletak di tepi bukit. Rumah itu juga rumah yang selalu ditumpangi oleh Mat Saman. Apabila tiba di rumah itu, mereka duduk bersila sambil berborak santai di beranda rumah. Lalu Mat Saman datang membawa sepinggan besar ubi setela yang masih mengepul-ngepul asap tipisnya. Sewaktu menikmati ubi setela yang masih panas itu, Mat Saman mula menceritakan tentang pengalamannya. Selepas pertempuran dulu aku ke Melawi. Di Melawi senang bersembunyi, di kampung Rekan atau Sungai Dua mana orang tahu. Kemudian orang ke laut hari-hari. Aku sedang memikirkan hendak berlepas saja ke Siam. Hendak ikut jejak langkah Engku Besar atau Haji Said dan kawan-kawan. Aku bayar wang separuh kepada nelayan. Separuhnya aku janjikan apabila tiba di Siam. Tapi aku tidak segera pergi. Terang Mat Saman. Mengapa? Tanya Awang. Mat Saman seolah-olah mengingati sesuatu. Tiba-tiba Ali datang. Dia menceritakan kau masih hidup. Mengarah kepada Awang. Kau masih dijeram. Kau tidak lari jauh. Ali kata kau sedang berjuang seorang diri. Bagaimanakah aku boleh lari pula seorang diri? Mat Saman membulatkan matanya kepada Awang Teleng. Jadi aku pun berpikir semula, di mana-mana pun aku mati. Mati itu sama saja. Lalu aku hendak ikut Ali, tapi dia menyuruh aku ke Bukit Merbau saja. Apabila ada perkembangan baru, aku akan diberitahu segera. Jelas Mat Saman. Berdasarkan peristiwa ini, dapat dilihat bahwa Mat Saman seorang yang sanggup berkorban. Beliau memiliki sifat nilai murni kerana sanggup dan rela melepaskan sesuatu yang dimilikinya seperti masa, tenaga, kepentingan diri malahan nyawa demi sahabat dan negerinya. Beliau juga seseorang yang sanggup berjuang, malah tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki sifat ikhlas, serta berjiwa besar kerana sanggup menanggung risiko dan kesusahan sendiri. Mat Saman bertindak mengikuti rakan-rakannya untuk berjuang walaupun menyadari bahwa dia sedang diburu dan nyawanya dalam bahaya. Namun Mat Saman tetap ingin menemani Awang Teleng dan Ali dalam mempertahankan kedaulatan Kelantan, khususnya jajahan Pasir Putih, daripada ancaman pengaruh Inggris. Beberapa hari sebelum kereta api dari Singapura tiba, Mat Saman, Awang Teleng, dan Ali telah merancang strategi dengan teliti dalam pelbagai aspek supaya tidak menimbulkan masalah ketika menjalankan misi yang ingin dilakukan. Kita harus berlepas ke sebelah sini. Mat Saman menunjukkan ke arah sebelah rel kereta api. Kalau tidak sempat, misalnya, mesti ke sana, tapi mesti lebih hati-hati kerana tidak banyak pokok. Yang ada hanya lalang. Lalang itu tidak dapat menghalang laluan peluru yang menajam dan membunuh. Tak apa, kata Mat Saman kemudian. Selalunya orang Pinu di sini. Dalam sibuk-sibuk itu, kita boleh melakukannya. Tentu saja melibatkan orang ramai, kata Ali dengan agak ragu-ragu. Itu tak susah, jawab Mat Saman. Orang ramai semuanya memakai sulu. Mereka tidak akan ditembak di tengah-tengah terang begitu. Pada fikiranku, Ali diam, Awang juga diam. Akur dengan rancangan Mat Saman. Aku di kepala, kata Mat Saman, sambil berjalan keluar dari kawasan stesen kereta api itu. Ali di belakang sekali, Awang di tengah-tengah. Pada awalnya Awang mempersoalkan tentang kedudukannya yang berada di tempat askar-askar sepoi berkumpul. Namun dia segera menyadari akan kebijaksanaan. Mat Saman mengatur kedudukan mereka mengikut tahap kemahiran masing-masing. Berdasarkan peristiwa ini, terbukti bahwa Mat Saman seorang yang bijak merancang sesuatu strategi. Beliau memiliki akal yang waras dan rasional untuk digunakan sebelum melakukan sesuatu perkara demi kepentingan penduduk di situ.
Beliau juga berpikir sedalamnya sebelum membuat perancangan agar dapat mengelakkan sebarang halangan yang akan memusnahkan perjuangan mereka dan secara tak langsung dapat menjayakan misi mereka memusnahkan kereta api tersebut. Secara tidak rasmi, Mat Saman dilantik menjadi ketua oleh Awang Teleng dan Ali sewaktu mereka bercadang memusnahkan kereta api yang membawa senjata dan askar-askar sepoi dari Singapura ke Bukit Panau. Mat Saman menggunakan kebijaksanaannya dalam membuat perancangan yang teliti dan membahagikan tugas antara mereka bertiga. Selepas mendengar beberapa ledakan dan tembakan, ketika bertarung memusnahkan kereta api yang membawa senjata api dan askar-askar sepoi itu, Awang dan Ali menyembunyikan diri ke suatu tempat yang telah diarahkan oleh Mat Saman. Setelah lama berpisah, akhirnya mereka bertemu dengan Mat Saman. "Mengapa kau lambat?" tanya Awang. Mat Saman tertawa lalu berserita. "Apabila aku melompat ke tempat drebar kereta api, drebar itu kuba melawan. Jadi, aku terpaksa membunuhnya. Suaranya yang tidak dapat aku sekat menyebabkan askar-askar sepoi telah mendengar bunyi bising itu. Lalu aku membakar kepala kereta api itu. Mereka menembakku namun aku lari terus ke depan kepala kereta api dan terlindung daripada peluru-peluru itu. Selepas itu, jalanku menjadi jauh menyebabkan aku lambat sampai di sini." "Kau untung, Saman," kata Ali. "Mengapa?" "Soal Mat Saman, kau dapat juga membunuh seorang drebar." Ali menyatakannya terus terang. "Karena kau juga, kereta api itu terpaksa berhenti." Berdasarkan peristiwa ini, jelas menunjukkan bahwa Mat Saman seorang yang berani. Beliau memiliki sifat keberanian serta kekuatan mental yang diperlukan oleh seorang pejuang apabila berhadapan dengan sesuatu keadaan yang sukar untuk diatasi atau musuh yang ramai. Beliau juga seorang yang tidak mudah mengalah, malah sanggup menghadapi risiko dan memiliki kekuatan dalaman yang kental walaupun diuji berkali-kali. Berbekalkan keberanian yang tidak pernah luntur, Mat Saman menyertai Awang Teleng dan Ali dengan membuat perancangan rapi dan berjaya memusnahkan kereta api yang membawa senjata dan tentera sepoi dari Singapura ke Bukit Panau.